بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita sekali lagi bertemu dalam siri kuliah kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung tajuk baru malam ini, iaitu tajuk yang kedua dalam modul pertama kita. Modul pertama kita dipanggil Babut Taharah, iaitu tata cara bersuci menurut syariat Nabi kita. Topik yang pertama kita dah settle, iaitu pembahagian air ataupun cara untuk kita mengenal standard air di dalam syariat Nabi kita. Ada 4 standard. Apabila kita dah kenal air, maka kita nak pergi ke modul yang kedua, iaitu mengenal najis dan cara berlangkah bersuci najis. Kerana nak bersuci najis menggunakan alat, iaitu alat yang satu-satunya alat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci, nama dia ialah air. Itulah topik yang pertama. Kita kena kenal air yang sah untuk bersuci. Kalaulah silap menggunakan air yang tidak sah bersuci, menyebabkan impak dia atau kesan dia, proses bersuci kita tidak di-approve, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita bersuci. Di dalam fiqh ni tuan-tuan, bukan soal praktikal tapi soal result. Hasil yang kita buat itu menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah taala. Kadang-kadang orang menggunakan hujah, dia kata kita dah bersuci lama, apa perlu kita belajar lagi, kita dah solat lama. Dia dari sudut dia ambil kira penilaian dia praktikal, bukan dari sudut hasil, natijah dan kesan. Kita nak dalam fiqh ini, sebab itulah fiqh ni tuan-tuan, dia ada objektif dia. Sebab itu saya selalu sebut, target orang belajar fiqh, dia pastikan amalan dia, pelaksanaan amalan dia menepati dengan prasyarat yang ditetapkan oleh syarak. Itu dia punya target. Kalau target ringkas, kita baca di kitab fiqh tuan-tuan, apa target kita belajar ilmu fiqh? Target yang paling simple untuk pastikan setiap ibadat kita ada pahala. Itu dia paling simple, bahasa mudah. Solat kita ada pahala, bersuci kita ada pahala, gosok gigi kita ada pahala, ambil wuduk kita ada pahala, tidur kita ada pahala. Semua praktikal kita itu ada pahala. Jadi untuk menghasilkan pahala, maka dia kena ikut modul, kena ikut dia punya sistem dan terma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fair. Baik, kita akan terus kepada topik kita tuan-tuan. Topik kita malam ni, sebelum kita nak masuk muka surat 4, muka surat 10, kalau cetakan lama, mungkin cetakan tuan-tuan, cetakan baru dalam bahasa Rumi, kalau saya ni dalam bahasa Jawi. Muka surat 10 iaitu najis dan cara menyuci. Itu dia punya topik. Topik yang kedua dia panggil. Jadi sebelum masuk topik kedua tuan-tuan, saya akan buat conclusion ataupun kesimpulan tajuk air. Kesimpulan yang saya nak buat tuan-tuan, dia merangkumi isu yang biasa kita dengar. Nak menjawab isu, saya akan buat conclusion. Baik, sebelum kita masuk najis tuan-tuan, topik malam ni kita nak bincang najis dan cara bersuci. Tapi cara bersuci itu dipanggil langkah bersuci najis. Mungkin kelas yang akan datang. Malam ni kita fokus cara untuk mengenal najis dulu.
Dia ada beza najis dan apa nama ini, bahasa fiqh dia panggil mustaqzah. Malah ni kita nak kenal pasti dua benda. Apa dia najis dan apa dia kotor. Satunya mustaqzah, kotor, satu lagi najis. Dia beza di dalam sistem syariat kita, ada beza di antara kotor dan najis. Ini biasa orang kita kalau kotor tu dia tak berani solat. Kenapa tak solat pakai seluar? Kotor. Kotor tak menjejaskan. Tapi kenapa tak solat pakai seluar? Kerana najis. Itu betul. Kalau ada najis di seluar dia, maka tak boleh buat guna untuk solat. Kena tukar, ambil kain. Tapi kalau sekadar kotor, sekadar cemar, bahasa saya panggil cemar, dia tak menjadi isu, boleh solat. Cuma kita kata kalau kita ada pakaian yang bersih, itu afdal. Jangan pilih pakaian yang kotor. Kalau ada pakaian yang bersih tanpa daki, tiba-tiba kita pilih yang berdaki, itu tak dapat afdal. Tapi dari segi status sebab itulah ranking kita belajar tuan-tuan, dia ada ranking dia. Ranking panggil prestasi ibadat kita, dia ada ranking pertama, paling asas dia panggil sah. Tapi bonus tak ada. Yang kedua ranking sunat. Dan sunat ni pula dia ada ranking dia. Ada sunat yang afdal, ada sunat yang paling afdal. Sebab itulah kesimpulan ranking ni ada 3. Pertama sah, yang kedua sunat, yang ketiga afdal ataupun paling afdal. Terkadang ibadat itu tidak ada paling afdal, dia satu afdal saja. Terkadang dia ada lagi lebih, paling afdal. Bukan sekadar afdal, dia paling tinggi lagi. Tapi basic dia 3. Jadi setiap ibadat kita tuan-tuan, kita akan pilih untuk pastikan pahala kita itu berada di ranking mana. Ini perlu kepada ilmu fiqh. Bukan sekadar kita buat, tetapi pahalanya kita tak tahu pahala peringkat mana. Yang kita tahu ilmu kita ini sebagai panduan, aku buat, bagi aku dah confident, aku buat itu level yang kedua. Apa dia? Level sunat. Yang ketiga naik lagi, iaitu level afdal. Afdal ni makna aktsaru thawaban. Ada markah bonus yang diberi oleh Allah. Itu makna aktsar, terlebih banyak pahala yang Allah tawarkan kepada kita. Baik, settle tuan-tuan. Apa conclusion tuan-tuan? Tajuk yang pertama mengenal air. Kita dah kenal air ini alat untuk bersuci. Semua dalam tajuk bab pertama ini, semua kita akan guna air. Melainkan di belakang sana kita akan ada satu lagi alternatif. Dia panggil alat pilihan selain daripada air, iaitu debu. Jadi air ni tuan-puan kita akan guna untuk apa? Untuk bersuci najis, kita akan guna untuk mandi wajib, kita akan guna untuk mengambil wuduk. Kesemuanya menggunakan alat air yang nama dia mutlak. Conclusion saya nak buat tuan-puan, air ini dia terbahagi kepada 4 standard yang saya pernah sebutkan tuan-puan, ataupun bab rekah dia ada 3 standard. Dan kita dia sebut 4, dia detailkan sebab air musyammal. Standard pertama, kedua dan ketiga. Baik. Pertama dia, standard pertama ini air yang suci pada diri dan tidak menyucikan yang lain. Dia ada 2 keistimewaan. Contoh dia satu, iaitu air mutlak. Nama dia adalah air mutlak. Satu. Yang kedua, air mutlak ni tuan-puan, air yang paling tinggi darjahnya, paling tinggi status dia, air mutlak. Yang keduanya adalah air yang kedua, dia rendah sedikit martabat. Standard jatuh sedikit. Kenapa Allah tarik satu keistimewaan? Itu air yang suci pada diri dia dan tidak mampu menyucikan yang lain. Ada 2 contoh saja air ini. Apa dia? Pertama air mustakmal, dan keduanya air mutaghayyirun ataupun muqayyadun. Ada 2 nama. Mutaghayyir pun kita panggil, muqayyad pun kita panggil. Kalau dalam kitab Arab tuan-tuan, inilah dia 2 nama yang familiar. Biasa kita bertemu dengan air muqayyad, biasa kita bertemu dengan air mutaghayyirun. Air-air yang kita mesti recall balik supaya istilah tidak akan pupus. Ini istilah apa panggil apa? Istilah dalam apa nama ini, tajuk taharah. Last kali, yang ketiga tuan-puan, ini air yang kita tajuk yang last kali, iaitu air yang tidak ada 2 keistimewaan. Dia panggil air yang serendah-rendah martabat. Air yang tidak ada martabat di dalam syariat kita. Namun dia adalah air mutanajis. Air yang tidak suci pada dirinya, haram kita minum, dan tidak boleh menyucikan yang lain, tidak boleh ambil wuduk dan tidak boleh bersuci najis. Air ini apa dia? Air mutanajis. Air yang jatuh di dalamnya najis, maka berubah status. Air itu air najis.
Baik settle tuan-tuan, tiga benda, tiga standard. Apa saya nak buat kesimpulan tuan-tuan? Kedua-dua air pertama okey, sebab air pertama dia air yang boleh digunakan kerana dua keistimewaan ada. Air mutlak. Air mutlak ni dia akan jatuh standard dia berubah menjadi air muqayyad ataupun mutaghayyir, dan dia berubah serendah-rendah martabat mutlak ini menjadi air mutanajjis. Tetapi dia boleh kembali balik status dia. Yang saya nak sebut tuan-tuan, kedua-dua air ini, air mustakmal, air mutaghayyir, air mutanajjis, dia boleh kembali kepada status asal dia. Apa status asal? Mutlak. Maka mutlak ini tuan-tuan, apabila dia nama air, dia bukan cairan, dia bukan ma'ud, dia bukan ma'i'ud, dia dia boleh kembali kepada status asal dia balik. Cara macam mana? Inilah yang saya nak sebut kesimpulan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang tanya, air najis, bukan najis, air mutanajjis. Maksud dia air yang dicampurkan dengan air kencing, yang dicampurkan dengan najis. Air kumbahan. Kan, Datuk, air kumbahan. Dulu biasa kita dengar air mana Datuk? Di Johor tu, yang proses air kumbahan tu dijual balik kan? Johor ke Singapura kan? Baik, ini isu yang saya nak jawab. Tuan-tuan dapat formula ni untuk merukai isu. Orang tanya, boleh tak kita minum air kumbahan yang diproses? Tuan-tuan minum air drinking water menggunakan teknologi hidrolisis tu, Datuk dia tahu lah. Air, contoh saja daripada air kumbahan. Contoh dari segi Islamnya, bukan dari segi kebersihan, bukan dari segi saintifik. Dari segi syaratnya, kita nak tengok neraca syarat. Boleh tak tidak kita minum, halal ataupun tidak? Kenapa? Kerana kita minum itu asal dia ialah air mutanajjis yang diproses, akhirnya jernih, putih, cantik. Boleh ataupun tidak? Jawab dia tuan, dia boleh kembali kepada status asal mutlak balik, suci balik, dengan dua syarat. Formula dia mudah saja. Tuan-tuan ingat formula ini, insya-Allah boleh clear isu ini. Isu air kumbahan boleh minum ataupun tidak sekiranya dirawat. Walaupun rawatan itu menggunakan teknologi, tak apa. Cuma dia mesti mengikut dia punya syarat. Ada dua syarat. Apa dia dua syarat tuan-tuan? Formula dia dalam kaedah fiqh dia panggil al-hukmu yaduru 'ala al-'illati wujudan wa 'adama. Ini dia punya formula yang dibuat oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam mazhab Syafi'i terkenal kaedah ini. Apa dia kaedah ini? Hukum fiqh ini halal ataupun tidak, suci ataupun tidak, haram ataupun tidak, al-hukmu yaduru 'ala, dia berkisar kepada sebab. Al-'illah wujudan wa 'adaman, sebab ada hukum ataupun tidak ada hukum. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia kalau kita nak lilik, dia punya formula ini bukan merujuk kepada isu air saya kira. Dia banyak isu yang boleh digunakan formula ini. Kalau merujuk kepada isu air, kaedah fiqh ini dia akan berubah hukum apabila hilang sebab. Ada sebab, ada hukum, tidak ada sebab, hilang hukum. Sebab apa najis? Apabila hilang sebab najis, kembali balik kepada suci. Baik, apa sebab najis tuan-tuan? Sebab air mutlak ini menjadi najis dengan dua sebab. Pertamanya, air ni tuan-tuan, air ini asal dia mutlak. Kenapa dia boleh bertukar kepada najis? Dipanggil air mutanajjis. Kita masuk setitik air kencing ke dalam ni tuan-tuan, setitis air kencing ataupun setitis darah, maka dia bertukar status jadi air mutanajjis. Isu dia boleh ataupun tidak air mutanajjis kembali balik kepada status asal air mutlak. Jawab dia boleh dengan dua syarat. Dua syarat ini, kenapa nak dua syarat? Sebab dia merubah hukum dengan dua syarat, hilang hukum dengan dua syarat. Pertamanya tuan-tuan,
syarat yang pertama ataupun sebab menjadi najis yang pertama, apa sebab dia? Sebab yang pertamanya ialah air itu sedikit. Apa makna sedikit? Tak sampai 20. Sebab itulah kalau dalam qullah tuan-tuan, kalau dalam qullah ni maknanya 2 qullah. Qullah ni bahasa asal, bahasa kita panggil qullah. Bahasa Melayu dia panggil qullah. Bahasa asal dia qullah. Kalau air itu qullataini, 2 qullah, maka dia tidak menjejaskan. Sebab tu air mustakmal boleh masuk dalam tu, tak menjejaskan. Sebab tu tuan-tuan boleh mandi dalam tu, boleh rejum dalam qullah, mandi junub dalam qullah boleh, ambil wuduk dalam qullah boleh. Dia tak menjejaskan air. Kenapa? Kerana air itu banyak. Ini dia punya sifir dia ataupun formula yang ditetapkan. Kalau air itu sedikit, auto masuk najis, auto berubah tak perlu tengok. Baik, ini syarat pertama. Apabila air itu sedikit, dia merubahkan air apabila masuk najis. Yang kedua tuan-tuan, syarat yang kedua, dia berlakunya perubahan kata air itu. Kalau air banyak, ini syarat yang kedua. Kalau air itu 2 qullah ke atas, kita kena menggunakan dia punya penilaian kedua, iaitu perubahan. Kalaulah berubah satu daripada 3 ciri air, 3 sifat air, maka auto air itu menjadi najis. Dia panggil mutanajis. Contoh tuan-tuan, kita air ini 1 baldi saja, masuk najis 1 titik air kecil, dia auto. Kenapa auto? Tak perlu kita nilai yang kedua, kerana air itu sedikit. Settle. Contoh yang kedua, kalau air itu banyak, 2 qullah, maka kita masukkan najis yang banyak. Apabila masuk najis yang banyak, berubah ataupun tidak serta air? Berubah. Apa dia berubah? 1 daripada 3 ciri. Bau najis. Ataupun bertukar warna najis. 1 daripada 3 ciri, tidak disyaratkan ketiga-tiga ciri. Apabila bertukar perubahan tuan-tuan, maka dihukumkan air yang banyak itu bertukar menjadi mutanajis. Air kumbahan itu tuan-tuan, banyak kumbahan ini berat, beribu qullah, kumbahan luas contoh dia. Kenapa dia bertukar menjadi mutanajis? Kerana warnanya ada najis, warnanya warna najis, dan baunya bau najis. Baik, macam mana nak kembali air kumbahan ini? Boleh atau tidak kita kembalikan? Boleh. Macam mana cara? Dia berubah dengan 2 syarat, dan kita nak kembalikan asal juga dengan 2 syarat. Macam mana? Hilangkan 2 syarat. Okey, syarat pertama macam mana? Syarat pertama, mesti kita kena tambah air. Ini syarat pertama. Kalau air kumbahan itu, dia dah banyak air. Oleh kerana air, walaupun air itu banyak, beribu qullah, tetapi dia perubahan najis. Ada najis, perubahan. Maka kita mesti tambah air. Air apa pun tak apa. Awak tanya, nak tambah air apa Ustaz? Kena mutlak? Tak perlu air mutlak. Asalkan air. Jangan tambah ma'i. Jangan tambah cair. Tambah air mutlak boleh. Tambah air mustakmal boleh. Kalau nak tambah air mutanajis pun boleh. Tapi mesti dengan 2 syarat. Syarat pertama tambah air. Syarat kedua apa dia tuan-tuan? Syarat kedua hilang sifat. Kita tambah air sehingga mana? Sehingga hilang sifat dia. Apa dia sifat? Ciri, warna, bau dan rasa. Kita tambah air, ada bau lagi tak najis? Hilang. Air kumbahan asal ada najis tuan-tuan. Apabila ditambah air, sehingga hilang warna najis, hilang bau najis, dan hilang rasa najis, maka dia kembali balik air kumbahan itu kepada air mutlak. Kenapa? Kerana najisnya dah tidak ada. Warna najis tidak ada, bau najis tidak ada, rasa najis pun tidak ada. Ini boleh kembali balik. So, nak buat macam mana? Tak kisah. Asalkan 2 syarat itu. Pertama tambah air, yang keduanya kita nilai berubah ataupun tidak. Maksudnya hilang ataupun tidak dia punya ciri dia. Baik, Wallahualam. Settle. Itu menjawab isu air kumbahan. Boleh ataupun tidak kita minum? Jawab yang boleh tuan-tuan melalui teknologi rawatan. Baik, kita nak terus kepada tajuk baru kita mana? Tajuk baru tuan-tuan, topik yang kedua. Topik yang ketiga, gosok gigi. Topik yang kedua ini najis.
Itu dia ada dua topik yang kedua ni dia ada dua tajuk kecil. Pertama ialah pengenalan najis. Ini basic tuan-tuan, kita nak kenal najis yang mana, kotoran yang mana. Jangan kita rangkum sekarang. Sebab dia lain, hukum berbeza. Topik yang kedua tuan-tuan, kita nak tahu langkah bersuci najis. Kita nak recall balik. Ada berapa langkah bersuci najis berat? Ada berapa langkah bersuci najis ringan? Ada berapa langkah bersuci najis sederhana? Dia tak sama. Najis ringan satu langkah saja. Najis sederhana 2-3 langkah. Ini yang kita akan belajar. Tapi malam ni kita nak belajar just pengenalan najis saja. Kita nak kenal mana najis, mana dia kotoran. Kenapa? Kerana najis haram menjejaskan sembahyang kita, batal sembahyang, tak boleh bawa dalam sembahyang dan wajib kita basuh. Tetapi kalaulah kotoran, kita tak haram, maksud dia tak menjejaskan solat, cuma kita kena ingat dia ada beberapa tempat saja haram meletakkan kotoran. Itu kita nak sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Soal 10 tuan-tuan, najis dan cara menyucinya. Kedua topik kecil. Tiap-tiap benda yang cair ataupun lembut keluar daripada dubur ataupun kubur, hukumnya najis. Mudah saja. Najis ini kita ingat cara sumber dia. Tiap-tiap benda yang cair ataupun lembut keluar daripada dubur ataupun kubur, hukumnya najis. Melainkan yang bukan najis, ini pengecualian. Melainkan mani. Ini kita akan bezakan di antara benda yang najis dan benda yang bukan najis. Mani bukan najis tapi kotoran. Dia panggil mustahzarun. Melainkan mani, sama ada mani manusia ataupun mani binatang. Tapi ingat, binatang yang lain daripada anjing dan babi, atau anak daripada keduanya. Maksudnya anak daripada keduanya, daripada anjing dan babi. Anjing berkelamin dengan babi. Jadi anjing dikacupkan dengan babi, jadilah keluarlah anak. Dia panggil anak anjing babi. Ataupun anjing ini dia kacup dengan binatang halal, jadi haram juga, jadi najis mughallazah. Anjing dikacup dengan kambing. Anak, keluarnya anak, bapa dia tu anjing, ibu dia kambing, anak keluar dia haram, najis mughallazah. Najis mughallazah. Ataupun anak ni dia dah sebut, ataupun anak salah suatu daripada kedua dengan binatang yang lain sekalipun yang suci. Iaitu anak yang dikacupkan dengan binatang yang lahir hasil daripada kacukan binatang yang suci. Baik, settle. Baik, perenggan pertama tuan-tuan, dia nak menjelaskan tentang najis dan juga mustahzar. Najis dan juga mustahzar. Yang pertama, najis ni dia kata contoh dia tiap-tiap benda yang keluar daripada dubur dan kubur. Itu najis. Mana contoh dia? Tiap-tiap benda yang keluar daripada dubur dan kubur. Maknanya daripada dubur, lubang belakang, kubur lubang depan, dubur lubang belakang. Itu makna dia. Dubur ni makna dia tuan-tuan, lubang yang berada di belakang. Itu dia panggil dubrun. Kubur, lubang yang berada di hadapan. Itu dia panggil kubur. Kubur, lubang yang berada di hadapan. Sebab itu faras pun orang panggil kubur, faras pun orang panggil kubur. Kubur ni lubang yang berada di hadapan. Tapi dia spesifik. Kalau sebut kubur, dia lebih spesifik kepada lubang yang berada di bawah pusat. Sebab tuan-puan, faras ini makna asal dia lubang. Faras makna asal dia lubang. Lubang hidung dipanggil faraj, lubang telinga dipanggil faraj, mulut dipanggil faraj,
pusat dipanggil faraj, zakah dipanggil faraj, dan faraj dipanggil faraj. Itu dalam bahasa Arab dipanggil lughah. Tapi istilah, kita nak istilah. Apabila fiqh, dia lebih kecil makna dia, atau lebih spesifik. Apabila sebut faraj, dia luban yang berada di bawah pusat, iaitu merujuk kepada zakar dan faraj. Luban perempuan dan luban lelaki, itu dipanggil kubur. Apabila keluar benda melalui faraj ataupun melalui zakar ataupun melalui dubur di belakang kita, dipanggil najis. Keluar benda tu benda yang ada air, benda yang ada material. Tak kira panggil apa, keluar depan darah, maka najis darah walaupun keluar melalui zakar. Tapi kalau keluar melalui zakar bukan darah tapi najis, tapi mani, maka dia tak najis. Asalkan keluar zakar dan juga faraj dan dubur, dipanggil najis. Sama ada lendir, lendir keluar bahagian zakar, lendir keluar melalui faraj. Starter lendir yang keluar itu najis hukumnya. Baik. Melainkan mustaqzan ya tuan-puan, melainkan bukan najis ni ialah mani. Mani dia tak najis. Dipanggil apa mani tuan-puan? Mani ini dipanggil kotoran ataupun dalam bahasa syarah dipanggil mustaqzar. Mustaqzar ataupun kotoran. Ini bahasa dia. Mustaqzar ni memang bahasa dalam kitab fiqh mana pun akan menggunakan mustaqzarun. Dalam bahasa Melayu kita dipanggil kotoran. Sebab itulah najis pun kotoran, mustaqzar pun kotoran. Tapi dibezakan di mana? Dibezakan kotoran yang najis ini, kotoran yang telah disebut secara jelas oleh nas dalam syarah. Ini pembahagian. Kita dah sebut kalau tak silap tuan-tuan lebih kurang ada hampir 10 jenis mustaqzar yang berada di badan kita. Termasuk mani. Itu bukan najis. Mula daripada atas tuan-tuan, tahi mata mustaqzar, kotoran, bukan najis. Sebab itulah tahi mata kita ni tuan-tuan, kalaulah ada dalam poket kita, dia tak membatalkan solat. Kenapa? Kerana dia bukan najis, dia hanya kotoran, benda kotor. Yang kedua, contoh mustaqzar kedua, tahi telinga. Tahi mata, yang kedua tahi telinga. Tahi telinga ni bukan najis tapi mustaqzarun, dia kotoran. Sebab itulah tahi telinga kita kalau ada di tangan kita kesan-kesan, ataupun jenis orang ni yang pengotor sedikit tuan-puan, dia korek lubang telinga dia, dia lap di baju dia, kotor baju. Kita tak panggil najis baju, kotor. Dan baju yang kotor itu dia bawa solat, takbir Allahu Akbar, di baju dia ada tahi telinga. Najis ke tidak? Tak najis. Apabila tak najis tuan-puan, kerana dia kotoran, dia mustaqzar, tak membatalkan solat. Tapi ingat, mustaqzar ini satu tempat sahaja, dia tak boleh letak. Surau tak okey, tak haram. Kalau jatuh di surau, tak haram. Tapi kalau jatuh di masjid, haram. Tak boleh kita letak di masjid. Contoh letak ni maksudnya, kita korek lubang telinga kita, tiba-tiba kita lap di kapet masjid. Ada juga orang panggil tak apa cantik. Dia habit, dia jadi habit. Kan Tok Iman baca, itu Iman baca, dia tak tahu nak kerja apa. Maka dia pun carilah benda-benda yang something yang orang panggil yang habit dia. Dia korek lubang telinga, gatal. Syaitan dah kacau dia supaya korek, gatal. Tak solat, tak gatal. Solat gatal lubang telinga, dia garu. Kemudian ada sisa tahi telinga, dia akan lap. Batal kalau tidak sembahyang? Tak batal. Kenapa? Kerana ini bukan najis. Tetapi kalau masjid bahaya, dia lap di kapet masjid. Kan tangan ni kan ada bekas kesan, dia letak di kapet masjid. Kadang-kadang orang pandai tuan-tuan, dia tarik macam tu bang. Dia nak lap, cara tak langsung dia lap, sebenarnya dia tarik. Itu haram. Kenapa? Kerana masjid ini haram kita meletakkan najis dan haram meletakkan mustaqzar, tak boleh dua-dua. Tapi selain daripada masjid, tak haram. Rumah kita tak haram, kita di baju pun tak haram, ataupun selain daripada di masjid. Baik, dua. Yang ketiga pun saya sebut cepat tuan-tuan. Yang ketiganya ialah tahi hidung. Tahi mata, yang keduanya tahi telinga, yang ketiganya tahi hidung. Tahi hidung pun kalau nak gerudi tahi solat, berketul-ketul keluar.
Lepas tu dia letak kat mana? Takkan dia nak letak bawah ni? Ada juga orang letak atas jadah. Pengotor sana letak atas jadah. Dia letak dalam poket dia. Penuh poket teh hidung. Tak sempat. Nak gerudi waktu lain, punya busy sangat tak sempat. Tapi time solat tu lah sempat. Ada juga. Oh, solat semua sempat. Syaitan kacau dia. Tak ada kerja apa. Sepatutnya tuan-tuan kita akan belajar apa yang perlu kita buat. Dapat pahala, kita mendengar bacaan imam. Jangan kita baca. Dalam mazhab Syafi'i, tak sunat kita baca ketika mana imam membaca. Sama ada imam membaca Fatihah, tak sunat kita baca Fatihah. Biar imam selesai membaca Fatihah, sunat kita dengar. Setiap bacaan imam, lafaz huruf demi huruf iman baca, telinga dengar, dapat pahala. Mudah tuan-tuan nak buat pahala kalau kita tahu cara. Dengar saja, tak perlu khayal tempat lain, tak perlu plan benda lain. Kadang-kadang dah semayang tu lah nak setting goal. Nak buat plan, sejak lagi aku nak set kat mana aku nak buat, nak action apa sejak lagi. Dalam solat tu lah dia susun planning dia. Kita sunat dapat pahala, direkodkan pahala mendengar semata-mata. Sepatut. Apabila iman amin, sunat lagi kita selepas kita baca Fatihah, sunat kita dengar bacaan iman. Bacaan apa? Bacaan surah iman. Sunat dengar. Tak perlu kita buat kerja lain. Tapi oleh kerana dia tak perasan, maka dia mencari kerja lain. Cari kerja lain antaranya korek lubai. Betul-betul luruh dia letak dalam poket dia. Maka apa status solat dia? Tak menjejaskan solat. Kerana itu bukan haji, itu mustaqzar. Dan seterusnya yang keempat tuan-tuan, hingus. Yang keempat hingus, mustaqzar, bukan najis. Sebab ini pun benda basic ni tuan-tuan. Sebab apa saya senarai walaupun basic? Sebab kadang-kadang kalau tuan-tuan lupa, ada isu orang tanya, dia susah hati apabila dia semayang dalam keadaan semua penuh hingus dia. Dia lap menggunakan tisu ataupun tawa kecil, dia letakkan tawa kecil dalam poket dia. Dalam tawa itu penuh dengan hingus. Menjadi kemuskilan dia, batal ke tidak solat. Jangan jawab pakai akal itu. Jangan jawab pakai hantam sembrono. Kalau hantam sembrono, aku dia di belakang tu, mudah aja nak kena dia. Aku, tak batal aku. Tu boleh tahan lagi jawapan tu. Ada nak kena juga. Batal aku, bahaya. Siang kawan nak kena khutbah balik. Aku dah 20 tahun dah sembahyang lagu tu. Kadang-kadang semua memang sembahyang juga dalam keadaan semua pun. Lepas tu hingus penuh. Batal tu kena solat air. Pandai dia buku. Benda basic sangat penting tuan-tuan sebagai apa? Sebagai orang panggil panduan kita. Jadi kalau hingus penuh tubuh tuan-tuan, tak batal solat. Kenapa? Kerana dia bukan najis, dia mustaqzar. Settle yang keempat. Yang kelima apa dia tuan-tuan? Yang kelima ialah tahid gigi. Tahid gigi dia tak najis tapi mustaqzar. Penuh tahid gigi, tak gosok gigi, congkil gigi. Boleh. Bukan suruh tapi nak cerita saja. Baik. Apa lagi? Tuan-tuan, berapa dah? 5. Yang keenam apa dia? Yang keenam turun ke bawah. Yang keenam yang tuan-tuan, sebelum saya lupa, iaitu daki. Kita susun daki dia. Daki ni tuan-tuan, daki yang lahir daripada kulit. Dia daki ni daripada kulit kita, kan? Maka daki apa dia? Daki bukan najis. Walaupun tebal daki dia, daki bukan najis, mustaqzar. Semayang walaupun daki penuh. Seterusnya tuan-tuan, yang ketujuh apa dia? Yang ketujuhnya ialah mani. Kita tak senarai lagi tadi. Yang ketujuh ialah air mani. Air mani tuan-tuan termasuk mustaqzar, bukan najis. Last kali apa dia? Last kali yang ke-8 ialah air liur. Dia ada lebih kurang 10. Air liur. Yang ke-8 air liur. Yang ke-9 peluh. Peluh tuan-tuan, peluh kita dia bukan najis, mustaqzar. Peluh bukan najis, dia hanya mustaqzar saja, walaupun peluh dia walaupun peluh dia berbau. Itu antara benda-benda yang kotoran bukan najis. Sebab itulah daki penuh, pakai baju yang berdaki, baju yang tidak ada najis tapi berdaki, maka sah semayang. Begitu juga air mani, bukan air mazi najis. Air mazi najis, air wadi najis. Dia ada 3 air yang keluar di zakar kita. Pertamanya wadi, yang keduanya mazi, yang ketiganya air mani. 2 najis, 1 tak najis.
Air mani tuan-tuan dia tak najis. Walaupun kita tak sempat basuh kain kita kering berketul-ketul, berkeping kering. Jadi macam lilin. Sebab apa? Sebab kita tak sempat, lupa nak basuh air mani yang kena di pakaian kita. Baik, apa status dia? Status dia tak menjejaskan solat. Baik, settle tuan-tuan. Kita terus kepada perenggan yang kedua. Sebab malam ni kita just nak kenal saja di antara najis dengan tak najis. Muka surat sebelah itu cara bersuci najis, insya-Allah next ni kuliah ni kita akan pergi ke cara atau langkah bersuci. Tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras. Ini tuan-puan biasa dengar isu isu kopi apa yang Indonesia jual, kopi syak Musam. Kopi luwak. Ini kopi luwak, isu kopi luwak. Ini familiar dia tuan-tuan. Kopi luwak, power tuan-tuan, sedap kopi luwak. Kalau orang tahu cara dia tak nak makan. Tapi nak tahu, tak nak makan tak apa, tapi nak tahu hukum dia tu halal ke tidak. Ini dia punya formula dia. Soal tak selera lain. Kalau dia halal walaupun tak selera itu lain. Kalaulah najis walaupun selera tak boleh makan. Kita bukan kira selera kita, kira hukum. Kadang-kadang dia najis benda tu tapi selera dia makan. Dia makan. Benda ni tak najis tapi tak selera. Dia tak makan. Bukan pasal apa, pasal hukum, pasal selera dia, pasal nafsu dia. Baik. Jika benda yang keluar itu keras, jadi kita makan benda, binatang, musan makan biji kopi. Musan ni dia makan biji kopi, dia keluar tahi musam ini, keluar kopi. Biji kopi keluar. Dia tak hancur, dia tak proses hancur. Apa status biji kopi itu? Biji kopi kata dia tuan-tuan, dia panggil mutanajis bukan najis. Kalau tahir itu najis, bukan mutanajis. Walaupun dia tahir itu proses daripada benda halal. Kita makan buah-buahan yang halal, masuk dalam perut kita, diproses, dicerna menjadi tahir. Keluar najis kerana tahir. Tetapi ada benda yang tidak boleh dicernakan. Apa dia? Antaranya ialah buah. Tak kira ketuk apa, biji apa? Biji kopi, biji motan, biji durian. Orang dulu tuan, kalau kampung saya dulu, ada yang pokok durian naik tanam, ada yang naik melalui pelaburan. Dia dulu orang berok tuan, berok pakai cangkul. Zaman saya sempat lagi 80-an, sebab saya duduk pedalaman. Masa saya sekolah rendah tahun 81, 82, 83, masih sekolah rendah. Saja satu saya ingat lagi. Kampung saya jauh dengan orang. Dalam 1 kilometer ke 2 kilometer jarak dengan orang. Jadi masuk ke dalam. Dan dalam itu kampung saya itu masa dulu kan, tak ada orang pun, kami je seorang. Elektrik pun tak ada. Elektrik tahun 87 baru masuk. Kat luar, kampung luar dah ada elektrik. Tahun 85 dah masuk elektrik, tahun kat luar. Tapi rumah saya seorang yang oleh kerana dekat 2 kilometer, dia duduk tiang banyak, ayah saya kata biar je. Nak bayar tiang, tak ada duit. Pakai pelita. Nak cerita kat tuan-puan apa? Berok. Tak ada tanah bergerak. Tanah bergerak ada dua. Ada cangkul, ada tak cangkul. Ngotor tu tuan. Orang kampung kan. Dia hantar ikut dah. Jadi tanah bergerak ni yang tak pakai cangkul, dia tumbuh balik. Tumbuh biji motan, pokok motan tumbuh, pokok durian tumbuh, pokok manggis tumbuh. Ayah saya kata ada tumbuh yang bergerak, ada tumbuh yang tanah. Baik, kalau tumbuh yang bergerak tu tuan-tuan, adakah biji dia tu najis? Jawab dia, biji dia mutanajis bukan najis. Begitu juga isu musan makan kopi, keluar biji kopi dia tak ada cerna. Maka biji kopi tuan-puan dia tak panggil najis, dia panggil mutanajis. Apa dia mutanajis? Benda yang jadi najis, kena bersih boleh makan. Ambil biji kopi daripada tahi musam tuan-tuan, basuh balik. Cara bersuci kita akan belajar next kelas. Ada 3 langkah. Ikut 3 langkah, akhirnya biji kopi tadi yang dimakan oleh musam itu suci hukum, boleh makan balik. Itu yang orang nak suruh musam makan dulu tu, sebab sedap dalam perut dia. Barulah keluar kita proses jadi lemak. Sedap lemak dia lain macam. Daripada kita kutip tak proses dalam perut dia. Tapi nak ceritanya, kalau ikut prosedur tadi, bersuci ikut langkah dia, sah. Kalau tak bersuci tak sah, sebab mutanajis, benda yang kena najis. Mana ukuran dia? Dia cerita ukuran.
sekiranya ditanam ia tumbuh. Seperti biji-bijian, sekiranya ditanam ia biji-bijian itu tumbuh. Demikian juga cacing, hukumnya tiada najis, cuma kena najis sahaja, yakni mutanajis. Boleh dibersihkan dengan dicuci. Tetapi batu yang keluar daripada seorang yang disebut sakit karam itu najis. Batu karam najis. Kerana ia batu karam itu terkumpul daripada air kencing. Batu karam, orang yang punya pengidap batu karam tuan-puan, dia operate keluar batu karam yang tu bukan mutanajis tapi najis. Bukan batu karam hambur dalam laut tu. Jadi kesimpulan dari perenggan ni tuan-puan, dia nak cerita di antara mutanajis dan najis. Kalau najis, tahi itu tak boleh bersuci. Air kencing tak boleh bersuci kerana dia najis. Tetapi kalau benda yang kena najis boleh bersuci. Inilah yang kita nak belajar, bagaimana proses menyuci benda yang kena najis. Lantai ni jatuh air kencing, buang dulu air, kita nak basuh tempat kena najis. Kalaulah buah yang kena najis keluar daripada punggung kita, biji durian ni tuan-puan, dia belok keluar biji durian tak boleh cerna. Perut tak boleh cerna, tengok kalau tanam tumbuh ke tidak. Tanam tak tumbuh, kenapa? Kerana kita tengok memang ori, biji ori. Kita tahulah, tengokkan biji ni dia proses ataupun tidak, ada kadang-kadang separuh proses, maka itu tak boleh, itu mutanajis. Itu najis, bukan mutanajis. Tapi kalau kita tengok real, memang biji lagi, kalau tanam hidup, maka itu dipanggil mutanajis, bukan najis. Kalau tanam hidup, maknanya biji yang kena najis itu, yang bercampur dengan tai itu, kita basuh biji itu, maka kembali asal suci, boleh rebus makan biji durian. Orang dulu makan tu Datuk, orang dulu makan biji durian punya susah. Kita hari ni buah-buah pelempor, kaya nikmat buah durian tuan-puan. Buah durian biasa tak nak musakim, nak D24, kampung lempar buat jadi baja tuan-puan. Kita dulu zaman kecil-kecil dulu, biji tu rebus. Orang panggil apa? Daripada kulit durian sampai biji durian semua sapu. Kulit tu kadang-kadang orang makan tu apa? Kulit orang makan. Dia rebus kulit tu. Kita tak biasa makan. Saya pun tak biasa makan kulit tu. Saya makan diisi dengan biji saja. Dululah, sekarang ni tak sempat nak makan biji. Lempar juga sekarang ni pun. Makan isi saja. Baik, settle tu kan. So last kali, ada 3 minit lagi. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain, daripada kubur dan dubur, hukumnya suci. Kalau keluar daripada benda lain, hukum dia suci. Melainkan muntah. Muntah ni walaupun keluar ke mulut, asal keluar ke mulut ni tak najis. Tapi kalau muntah najis. Apa dia takrif muntah tuan-tuan? Muntah ni benda yang walaupun benda asal dalam, benda asal luar, kita minum air itu dia dah masuk di peringkat batin dia panggil. Maksud batin makdah. Ini kita belajar dalam bab puasa, membatalkan puasa. Ini dia punya level dia. Level dalam dan level luar. Mana hak batin dan hak zahir. Hak batin, kalaulah benda yang kita duduk dalam mulut kita tuan-tuan, kita komo dalam mulut kita, itu bukan nama muntah. Tapi kita telan, masuk saja hak batin, makhraj hak bawah daripada itu, atau makhraj kha. Bawah itu maka keluar banyak. Walaupun tak ada bercampur dengan apa, air putih juga sama, tetap dinamakan muntah. Kerana dia dah masuk level batin. Walaupun tak sampai dalam perut bawah lagi, keluar balik, itu nama muntah. Melainkan muntah dan air liur basi. Air liur ada dua tuan-puan. Air liur basi hukum najis, dan yang belum basi itu suci. Air liur ni ada dua. Pertama basi hukum najis, yang kedua air liur yang tak basi itu tak najis. Dia panggil apa? Mustaqzah. Kita dah sebut tadi, air liur mustaqzah. Sebab itulah tuan-puan, kalau air liur banyak orang yang ada problem tuan-puan, dia punya kelenjar, saraf lidah dia atau bawah lidah ada kelenjar dia problem, dia keluar air liur, tak boleh kontrol. Keluar sekejap telan. Boleh ke tidak telan? Boleh. Kenapa? Kerana itu air liur dia bukan najis. Dan telan benda yang dalam mulut, bukan luar. Kalau dia telan benda luar, solat batal. Last sekali, air liur basi yang keluar dari dalam tembuni makanan, dan warnanya kuning,
dan baunya busuk keduanya, iaitu keduanya air muntah dan air liur basi itu. Keduanya itu, muntah dan air liur basi itu najis. Air liur basi najis dan muntah najis. Wallahu a'lam. InsyaAllah benda-benda lain yang najis ini dia just senarai saja. Kemudian kita akan terus masuk bahagian najis. Kuliah akan datang kita akan masuk bahagian najis. Ada 3 najis dan cara bersuci. Ada najis ringan, 1 saja. Ada najis berat, 2 saja. Dan najis pertengahan selain daripada 1 dan 2. Mudah saja nak ingat, tak perlu hafal. Yang perlu kita hafal, najis ringan ada 1, najis berat ada 2, najis pertengahan selain daripada 2 benda. Selain daripada najis ringan 1, selain daripada najis berat 2, semuanya berada dalam kategori najis pertengahan. Itu simple formula. Dan untuk kita mudah ingat, tak perlu kita hafal. InsyaAllah kelas akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.